Kita mulakan dengan perkembangan banjir. Setakat pukul 8 malam tadi, seramai 3,114 orang daripada 1,061 keluarga masih berlindung di 19 pusat pemindahan sementara PPS di 3 daerah. Berdasarkan infografik Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah, Beaufort kekal mencatatkan jumlah penduduk terjejas banjir tertinggi iaitu 1,719 orang di 7 PPS. Ini diikuti Membakut 881 orang daripada 295 keluarga berlindung di 4 PPS. Di Tenem, keadaan banjir semakin pulih dengan 6 PPS ditutup petang semalam, menjadikan hanya 9 PPS masih dibuka dengan 514 orang daripada 210 keluarga masih berlindung. 36 kampung masih terjejas banjir di 3 daerah tersebut. Penduduk terjejas banjir yang didaftarkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS akan menerima bantuan wang ihsan RM1,000. Setiausaha Politikanan kepada Perdana Menteri Datuk Samsul Iskandar Mohamad Akin berkata, bantuan itu akan diberikan kepada ketua isi rumah KIR yang telah didaftarkan. Penyaluran bantuan tersebut akan diselaraskan oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA untuk mendaftarkan diri mereka dengan Pusat Penempatan Sementara untuk memastikan agar penyaluran peruntukan itu dapat disampaikan dengan berkesan. Kerana peruntukan sudah pasti disediakan. Cuma kadang-kadang ada yang ambil endah tak endah lah untuk tidak buat laporan dan sebagainya. Beliau ditemui RTM ketika menyampaikan sumbangan wang ihsan dan bakul makanan sumbangan Perdana Menteri kepada penduduk terjejas banjir di Kampung Kelabu, Beaufort. Terdahulu, Datuk Syamsul yang menyertai tinjauan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkesempatan berbincang bagi mengenal pasti langkah terbaik mengurangkan risiko banjir di Beaufort. Dalam pada itu, Ahli Parlimen Beaufort Datuk Siti Aminah Aching dan Adun Klias Datuk Isnin Aliasnih senada merakamkan penghargaan terima kasih atas keprihatinan kerajaan membantu penduduk terjejas banjir di Beaufort. Langkah lebih proaktif perlu diambil dalam menangani masalah banjir yang berulang di daerah itu. Ini termasuklah pembersihan sungai dan parit bagi mengurangkan risiko banjir pada masa hadapan. Jutaan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri kita yang prihatin dengan apa yang dialami oleh rakyat di Beaufort hari ini, kerana beliau datang memberi sumbangan, sendiri datanglah untuk menyerahkan sumbangan di PPS di Diwan Don Banner. Memang Beaufort ini adalah kawasan banjir. Saya telah pun meminta kepada Yang Amat Ketua Menteri pertamanya untuk kita memperkasakan pusat pemindahan kekal. Mereka juga berharap kerajaan persekutuan dapat mempertimbang melakukan kajian lebih mendalam mengenai keadaan sungai yang sering melimpah serta mencari penyelesaian teknikal untuk mengurangkan impak banjir. Sementara itu, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD Tenom mengambil inisiatif menyediakan bekalan air bersih kepada penduduk terjejas banjir. Beberapa kawasan di daerah itu terputus bekalan air sejak Ahad lepas apabila paip utama loji rawatan air LRA Senagang pecah akibat tanah runtuh dan LRA Tenom Lama ditenggelami air. Pegawai Daerah Tenom Mazzuan Masud berkata beberapa lori tangki dan tangki air ditempatkan di beberapa kawasan strategik bagi memudahkan penduduk mendapatkan bekalan air. Langkah itu diambil bagi mengatasi ketiadaan bekalan air bersih sementara menunggu pembaikan saluran paip utama. Perkhidmatan lori tangki air itu ditempatkan di beberapa lokasi, antaranya di Kompleks Sukan Tenom, Rumah Kebudayaan Kampung Mandalom Lama dan Dewan OKK Datuk Sanggau Melalap. Manakala tangki air ditempatkan di Kampung Gunting, Pantongan Sapong dan Kampung Cinta Mata. Dalam pada itu, Mazzuan yang juga pengerusi JPBD Tenom menasihati pengguna supaya berjimat cermat dalam penggunaan air. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor menegaskan beliau tidak pernah mempromosi diri sepanjang menjadi Ketua Menteri sejak kira-kira 5 tahun lalu. Lebih penting mempromosi Pelan Pembangunan Hala 7 Sabah Maju Jaya SMJ sebagai dasar dan panduan kerajaan pimpinannya untuk membangunkan Sabah. Datuk Haji berkata, ketika mentadbir negeri ini, pendapatan Sabah sudah mencecah RM7 bilion berbanding sebelumnya RM4 bilion dan boleh mencapai hampir RM8 bilion tahun ini.
Beliau menegaskan demikian ketika berucap dalam majlis berbuka puasa pemimpin bersama rakyat Dun Pantai Dalit di Tuaran. Jelas Dato' Haji G, kerajaan pimpinannya tidak pernah mengambil tindakan yang merugikan negeri setelah mengambil alih pentadbiran kerajaan. Dalam perkembangan lain, Dato' Haji G yang juga Adun Sulaman berkata, isu kesesakan jalan raya yang menjadi rungutan pengguna khususnya di laluan dari Bulatan Berungis hingga T-Junction Tuaran bakal selesai apabila projek naik taraf laluan berkenaan siap. Majlis Ugama Islam Sabah Muiz terima zakat perniagaan hampir 2 juta ringgit daripada Selcom Timur Sabah Sdn Bhd dan THP Sabah Sdn Bhd bagi tahun 2025. Masing-masing menyumbang hasil kutipan zakat berjumlah 1 juta ringgit dan 999,985 ringgit yang disampaikan pengerusi Selcom Timur Sabah Dato' Ahmad Rizal Dahli dan pengerusi TH Plantation Berhad Dato' Dr. Ahmad Kushairuddin. Penyerahan zakat perniagaan berkenaan disampaikan kepada Timbalan Yang di-Pertua Muiz Datuk Malai Ali Malai Ahmad dan disaksikan Yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman dan Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif di Istana Seri Kinabalu. Ketika ditemui pemberita, Datuk Dr. Muhammad Arifin yang juga Exco Pendidikan dan Agama memberitahu setakat Isnin lepas Muiz telah mengutip hampir 13 juta ringgit. Salah satu sumbangan besar Majlis Ugama Islam Sabah melalui zakat ini adalah bidang pendidikan, yang mana pada setiap tahun lebih 40 juta kita sumbangkan atau kita keluarkan untuk pembangunan pendidikan. Zakat pengajian merekodkan kutipan tertinggi iaitu hampir 9,114,000 ringgit, disusuli zakat pendapatan hampir 1,728,000 ringgit. Pertubuhan Muafakat Titipan Amal Isteri Wakil Rakyat Gabungan Rakyat Sabah Mutiara GRS terus komited menyantuni golongan memerlukan. Komitmen itu disuarakan Yang di-Pertua Mutiara GRS Datin Seri Panglima Datuk Juliah Salak agar pertubuhan itu terus memberi manfaat kepada rakyat khususnya berkaitan sosial, ekonomi dan kesihatan. Kami telah menyantuni daripada peringkat yang muda hingga ke veteran, orang-orang yang kurang berkemampuan, rumah-rumah kebajikan. Kami telah masuk ke setiap kawasan, sudah melebihi 21 kawasan adun yang telah kami santuni. Beliau ditemui RTM selepas merasmikan Mesyuarat Agung Tahunan Mutiara GRS. Dalam pada itu, Datuk Julia memberitahu program kemasyarakatan tersebut juga diteruskan sepanjang Ramadan ini. Masyarakat Islam diseru untuk meneruskan amal ibadah sepanjang bulan Ramadan ini. Adun Balung Datuk Hamil Awang berkata mereka juga digalakkan menambah amal ibadah dan mengumpul pahala agar mendapat ganjaran berganda. Meningkatkan amal ibadah kita di bulan Ramadan yang mubarak ini. Mudah-mudahan dengan adanya peningkatan dan mengerjakan amal ibadah ini, kita akan mendapat syafaat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau ditemui pemberita selepas program sumbangan Ramadan dan majlis berbuka puasa, anjuran gagasan rakyat dan pejabat Dun Balung di Masjid Babu Salam PPR Taman Seri Balung. Sumbangan Ramadan kepada asnaf ini juga akan diteruskan ke semua masjid di kawasan Balung bagi membantu mereka yang kurang berkemampuan pada bulan Ramadan ini. Persatuan Penganjur dan Pembekal Persidangan dan Pameran Malaysia Mesios Sabah menyasarkan 40% penglibatan pemain industri asing dalam penganjuran perniagaan antarabangsa. Pengerusinya Datuk Dr. Rusmawati Lasuki berkata, setakat ini pihaknya telah mencapai 34% penglibatan pemain industri asing. Memang banyak yang sebelum balik, banyak yang memang mau bekerjasama lah. So kita capai itu hasrat lah. Yang supaya Sabah ni another destination untuk business event, terutama dinampak sebagai one of Asia Pacific punya potential. Dalam pada itu, Datuk Rosmawati mahu ahli Mesios Sabah terus meningkatkan potensi masing-masing dalam bidang berkenaan. Paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini, Berita Pagi Sarawak bersama-sama Lydia Yusrina di Kuching. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.